Minta baca Fatihah 10 kali, selawat 10 kali. Baca Fatihah tadi niat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sekalian guru dan bapa tok nenek orang dah atau kita ada sekalian muslimat baik itu penghormati. Dan semoga Allah SWT jadikan juga khusus dan hizbu bagi orang Islam insya-Allah. Sambung pengajian kitab hikam kita. Alhamdulillah bila wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala fi kulli rahmatin wa basin. Adrama wasi'ahu illallah. Surat apa? Tak. Atas kali ni. Ambil artinya. Muka surat apa? Bagi atas kali. Artinya. Mana kita ikat. Kita hikam jawi. Muka surat apa? Bagi atas kali. Artinya. Dan berkehendak engkau akan asbab sonyo mendirikan Allah Ta'ala bagimu. Mendirikan Allah Ta'ala akan dikau tajrik itu turun daripada hemah yang tinggi. Yakni barang siapa diberikan Allah Ta'ala di dalam tajrik dan berkehendak ia akan keluar daripadanya kepada asbab, maka yang demikian itu setengah daripada kurang hemah dan jahat adabnya, dan adalah ia berdiri serta syahwat. Mana diri dia serta keinginan dia. Dia berdiri pada keinginan dia, kerana dia tidak mengikut kehendak Allah SWT. Kerana bahawasanya iradat itu setengah daripada iradat tamak
dan sifat apa? Nafsu. Sifatun nafsu. Sifat daripada nafsu. Jadi perjalanan ni orang-orang yang bermujahadah ni dia ada dua kaedah ataupun dua cara. Satu jalan majzub ataupun dinamakan dengan tajrid. Satu jalan mujahadah ataupun dinamakan di sini dengan nama asbab. Jika kita tu pada jalan asbab ataupun jalan mujahadah, tiba-tiba kita berkehendak, hati kita tu berkehendak ataupun cenderung kepada jalan tajrid, maka perbuatan macam tu ibarat kita mendahului nafsu ataupun kehendak kita berbanding dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tinggal mujahadah, mana jalan asbab kita tinggal ikhtiar usaha. Mana kita nak pergi kepada tajrid itu kerana nak meninggalkan ikhtiar dan usaha. Maka kita tu telah terperangkap di dalam jalan nafsu. Maknanya kalau kita tu jenis sesuai dengan mujahadah, kena ambil jalan mujahadah. Tak boleh ambil jalan tajrid. Sebab tajrid ni dia ada isyarat daripada awal lagi. Seseorang yang jalan tajrid ni dia ada isyarat daripada awal. Begitu juga bagi orang-orang yang tajrid, sifat dia sesuai dengan keadaan tajrid ataupun keadaan majzub, tiba-tiba dia nak ambil beralih pada jalan mujahadah, maka jadi dia tu kurang berhemah terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia kurang adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pasal jalan tajrid ataupun jalan majzub ni warik-warik tu diberi percuma oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ikhtiar dan usaha, tanpa buat ibadat pun warik dia tu akan hadir ataupun dia panggil jazbah. Jadi kalau kita meninggalkan jazbah pemberi Allah Taala kerana berkehendak pada jalan ikhtiar usaha, maka kurang ada sebab Tuhan nak beri kita tak si. Jadi dia panggil kurang adab. Adapun hak jalan mujahadah nak pergi ke tajrid, dia jalan mujahadah nak pergi ke tajrid, dia nafsu sebab dia nak meninggalkan ikhtiar usaha, mana nak meninggalkan syarat terus kepada hakikat. Jadi nafsu sebab makam dia tak sapa, dia nak pergi juga makam dia tak sapa, jadi nafsu. Adapun orang jalan tajrid nak pergi jalan mujahadah ni, Tuhan nak beri hakikat tapi dia nak pergi zahir lagi. Jadi kurang ada. Tuhan nak beri dia lagi. Jadi orang yang jahat adab ataupun kurang adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya itulah kalau kita mengikut jalan tarekat, salah satu tarekat aliran majzub, kita kalau tubuh kita mati sekalipun, kalau kita nak cari aliran tarekat juga, kita kena cari aliran majzub juga. Tak boleh pergi kepada aliran mujahadah. Sebab warik dia sosial. Warik dia sosial. Sebabnya warik orang yang mujahadah ni daripada bawah ke atas, dia panggil taraki, konai. Adapun warik orang jalan majzub ni, dia panggil tadali, daripada atas ke bawah. Ma'rifat pada zat turun kepada af'al. Tu cara perjalanan ma'rifat atau warik dia. Bagi orang yang mujahadah, start daripada af'al,
naik kepada makrifat. Maknanya permulaan orang yang mujahadah kesudahan bagi orang yang tajrid. Maknanya permulaan orang berjalan mujahadah kesudahan bagi orang jalan majzub. Tak boleh. Kena reti. Tidak boleh kita nak ikut kita. Maknanya kalau kita tu dah ikut, kalau kita tarekat kita tu jenis majzub, kalau kita nak sama pengajian pun seboleh-bolehnya pada tarekat sama tapi mengikut guru je majzub juga. Kalau kita tak lirai mujahadah, seboleh-bolehnya kita berpindah pada tarekat yang sama jika guru kita tu wafat atau mati. Tetapi alirai kena mujahadah juga. Kesilapan besar berlaku pada anak murid arwah Tok Guru Haji Daud. Mana kesilapan besar berlaku. Bila arwah Tok Guru Haji Daud wafat, maka ada di antara anak-anak murid dia tu pergi ngaji dengan puak-puak negeri Sembilan. Pergi ngaji pun. Maknanya pergi belajar kali ini. Maknanya jadi salah dah sebab puak-puak negeri Sembilan ni aliran majzub. Kita puak-puak Haji Daud Kelantan ni, Tok Guru Haji Daud ni puak-puak mujahadah. Maknanya daripada mujahadah kita tukar majzub. Maka bersalah. Salah pada kaedah dalam perjalanan ni tasawuf. Kena faham juga. Bukan boleh tukar tu masing-masing suka-suka tukar. Mana salah sebab kita tukar daripada jalan mujahadah kepada jalan majzub. Sedangkan penyambung wasilah daripada Tok Guru Haji Daud. Mana boleh kena tu dia tak ada orang cari. Duk cari hok bukan alih tu. Mana bila kita buat gitu maka sengih syaitan suka. Sebab mana jalan kita telah jalan yang telah kita ambil tu jalan yang membatal pada makrifat. Sebab kita daripada mujahadah daripada naik bawa ke atas. Nah, berok ke sambung ke aliran majzub atas ke bawah. Mana kita naik sekerat tak dah pada atas lagi disambung hok majzub berapa turun ke bawah mula. Perjalanan warid tu. Jadi warid tu amalan dia terjadi tidak berkesan bagi kerohanian. Sebab dia telah salah pilih cara sambungnya pengajian ataupun tarbiyah yang dia ambil. Mana dia tukar jalan daripada mujahadah kepada majzub. Tukar daripada mujahadah kepada majzub juga salah. Tukar daripada majzub kepada mujahadah juga salah. Sebab kita kena istiqamah pada jalan kita. Hak tu istiqamah ni bukan sekadar amal hari-hari. Aliran pengajian kita pun kena istiqamah juga. Barulah tak jadi nafsu. Walaupun comel kita tengok, molek kita buat, tetapi bila salah pilih jalan amalan sama ada majzub atau mujahadah, ia salah pilih jalan, bertukar jalan, maka dia akan jadi nafsu. Mana ataupun akan jadi dunia. Mana tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu paling-paling ditakuti, kena faham. Kena faham. Tu tarekat ni dia tak boleh nak tukar suka-suka. Dia kena ada isyarat dulu. Bila ada isyarat, barulah boleh kita tukar. Allahumma shalli wa sallim. Habis kat tu dulu. Maknanya jika kita bertukar daripada jalan mujahadah kepada jalan majzub
atau bertukar daripada jalan majzub kepada jalan muhadah, kesepulah hak kita buat tu dia akan jadi, dia kata jadi apa? Dia akan jadi sifat tu nafsu. Maknanya berubah. Sifat perbuatan kita tu adalah bersifat nafsu. Jalan yang kita ambil tu adalah bersifat nafsu. Tidak bersifat lillah ta'ala. Jadi dia kena halus lah. Tapi ni masalahnya dalam kitab kena rendah, dia tak ada royak ni. Dalam nafis tak ada royak. Kitab mengenai diri tak ada royak. Tak ada royak, dia royak nah. Dalam kitab hikayat ada royak. Tu pun bagi orang faham, hak dia royak. Kalau tak faham, tak boleh nak royak juga. Ni nasib baik tu hari faham Alhamdulillah. Dan bahawasanya tajrik kepada orang yang ahli tarik itu, iaitu yang menghilangkan akuan daripada hati dan sir, iaitu makamnya tinggi. Maknanya menghilangkan akuan daripada hati dan sir, iaitu makamnya tinggi. Maknanya sebabnya orang yang ahli tajrid tu, makna orang yang ikut jalan majzub ni, dia orang yang menghilang akuan daripada hati. Maknanya menolak segala sebab musabab dia berlaku. Pada intikad hati tu dia menolak segala sebab musabab. Mana segala-gala tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada makhluk. Dia tolak sebab musabab, hanya ada Tuhan yang berbuat pada tiap-tiap sesuatu. Dia pegang gitu dalam hati dia. That's it. Mereka-mereka ni berjalan bergantung pada sir ataupun warik-warik yang dia dapati. Dia bergerak tu, amalan dia tu mengikut warik-warik yang dia dapati. Mana dia tengok benda tadi, mana Tuhan berbuat pada tiap sesuatu tu mengikut warik ataupun mengikut sir yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati dia. Waktu dia tak lagi sebab Tuhan nak beri benda. Mana Tuhan janji dia nak beri benda. Maknanya bagi orang yang majzub tu tak boleh lari. Dia tak boleh nak deki ke orang jalan mujahadah. Begitu juga orang mujahadah tak boleh nak berdeki pada orang jalan majzub. Sebab jalan tu lain ni. Tidak apa-apa tidak apa semua ukuran yang digunakan dalam kaedah majzub tu boleh dipakai dalam aliran mujahadah. Begitu juga apa-apa yang dipakai dalam aliran mujahadah tidak semestinya boleh dipakai dalam aliran majzub. Sebab perjalanan ni hati dia tu berlain ni. Sebabnya dia bermula aliran majzub ni pertama menyucikan hati daripada tiap sesuatu dan menunggu sir ataupun warik yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang aliran majzub ni berjalan dengan sir ataupun warik. Warik atas sir tu mana Tuhan beri seolah-olah percuma. Gitu. Tu aliran majzub. Mana dah? Dia kata dan bahawasanya tajrid kepada orang yang ahli tarik itu, iaitu yang menghilangkan akuan daripada hati. Maknanya sifat-sifat mazmumah ataupun sifat-sifat terkeji itu dia keluar daripada hati
Dan sir maknanya dia keluar ke, dia suci ke hati dia tu, dia berjalan pada sir, iaitu makamnya tinggi. Inilah setinggi-tinggi makam. Mana setinggi-tinggi makam dalam perjalanan ni kaedah majzub ni ataupun kaedah tajrid tu, maknanya kerja utama dia menyucikan hati daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala dan berjalan mengikut sir ataupun waris-waris yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu jalan dia. Hak tu jadi makam dia tinggi sebab dia sentiasa dalam sir ataupun dalam waris. Dan telah mendirikan hak Ta'ala di dalamnya segala khawas hambanya dan segala orang yang arif. Maka apabila mendirikan hak Ta'ala akan dia kepada makam khawas, maka jadilah turun, janganlah turun daripada martabaknya kepada martabak ya kurang. Maknanya mereka ni duduk pada mana kaedah tajrid ni, dia bermula dengan martabak khawas. Mana orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Tuhan telah mendirikan orang-orang yang tajrid tadi dalam makam khawas. Mana dia terdiri daripada makam dia pada masa tu terdiri daripada derajat aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia tercapai makam aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun macam tu, dia kata jangan, bila kita dalam kajian khawas, jangan kita mendirikan pada makamnya kurang. Maknanya tanggungjawab orang yang tajrid ataupun orang yang majzub tadi berbuat amal supaya makamah dia tu tidak jatuh. Sebab perjalanan makam tajrid ni akan jatuh daripada khawasul khawas bil khawas, akan jatuh pada khawasul khawas, akan jatuh kepada jah khawas. Maknanya sekurang-kurangnya belah kita dapat tanggung di jah khawas tu. Mana kena buat amal untuk mengkal. Dia waris dia ada dah, atas sir tu dia ada dah, cumanya ibadat untuk mengkalkan makamah tu dia. Untuk mempertahankan makamah. Untuk mempertahankan makamah dia tu, dia kena jaga. Maknanya supaya makamah dia tu tidak jatuh kepada derajat yang terlebih rendah. Tu dia. Maka asbab itu mana akan dia kepada khawas, maka janganlah engkau jalan dah. Maka asbab itu, mana orang mujahadah tu, bagi segala orang yang ahli bidayah yang salib mereka itu iaitu orang-orang yang ahli tawajjuh. Maknanya maka asbab tu, maknanya orang yang mujahadah tu, dia katanya mereka ni terdiri daripada orang-orang yang salib, mana orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bermula daripada bidayah, mana permulaan ataupun bidayah yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang-orang ahli tawajjuh. Maknanya orang-orang
Tawajuhnya ke orang-orang yang pasrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana segala-gala tu dia berserah tu. Atas apa dia buat tu, dia berserah tu sebab permulaan ni kadang-kadang kenyataan warid tu ataupun asra ataupun sir tu dia tak berapa kuat. Tak jelas. Jadi dia berkehendak sangat-sangat terbiah daripada guru kerana untuk menentukan keadaan warid ataupun mahkamah yang dia dapat. Dia kata mereka-mereka ni terdiri daripada orang yang ahli tawajuh. Maknanya berserah diri pada Allah Subhanahu taala setelah buat amal kita serah Tuhan. Dia tengok hasil gapo Tuhan nak beri. Tu Tuhan beri hasil dulu. Jalan mujahadah ni dia buat zahir menunggu kedatangan batin ataupun sir. Adapun mazhab majzub tadi dia kedapat batin, maknanya sir tu dia dapat. Cuma memerlukan amal ibadat zahir untuk mengekali ataupun mengekal mahkam yang telah didapati. Sebab dia tu saparati tadali ialah bawah. Jadi nak kena nokat tu kuat lah. Tak? Nak buat rumah. Bagi orang yang ahli majzub, mujahad ibadat dia tu kena sesuai dengan keadaan makam yang dia perolehi. Kalau tidak, makam tu akan jatuh. Dia bahaya situ. Bagi boleh free tapi kena jaga. Orang ni bagi tak ada kena cari. Orang mujahadah ni bagi tak ada kena cari dengan ibadat supaya kedapatan makam. Orang ahli majzub ni makam tu boleh free tapi kena cari ibadat untuk mengkali. Kalau malas akan jatuh. Orang ni jatuh pun tak apa, dia boleh naik semula sebab dia asal bawah. Ada orang majzub ni bila jatuh dia tak akan naik sebab dia asal pada atas. Mudah jadi wali tapi payah nak jadi wali besar sebab ibadat kita tak kuat. Itu jalan majzub. Jalan mujahadah ni payah jadi wali tapi kalau dia boleh jadi wali, dia berpeluang untuk jadi wali besar sebab jalan dia tu mahkamah dia tu makin naik. Tak cara buat wali. Pak kita ni wali tu. Masya-Allah, tak apalah dak. Kau segang ni dah. Tempat lain tak ada orang cerita kan, ada orang cerita. Cari 10 tempat kau kena jumpa nasib baik. Masa tu guru dulu pada kata tak lebih daripada 4 butir mata. Maknanya tak lebih pada 10 butir mata orang boleh mengajar ilmu kajian di Kelantan masa dulu. Jadi dia mati, maknanya geng-geng dia pun mati juga. Nah. Kawan. Maka sebab itu kita boleh balik. Maka sebab itu kalau orang yang ahli bidayah, maknanya orang permula bidayah ni orang yang bermula nak buat amal bidayah. Yang salik mereka itu, maknanya bermula buat amal, mula-mula buat amal untuk salik berjalan kepada Tuhan, mereka itu iaitu orang yang ahli tawajuh. Sebab dia tak tahu ke mana-mana lagi, maka dia tu betul-betul serah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia buat amal tak tahu lagu mana, serah Tuhan. Serah. Maknanya itulah orang ahli, orang dalam bidayah ni, orang yang perekat permulaan ni, dia nak kepada ilmu. Sebab dia buat amal tu nak serah dengan amal batal tak jadi. Maknanya kena membetuli dalam masalah hukum zahir dulu. Dan tajrid itu bagi segala orang yang ahli mawajhah. Yang wasil mereka itu iaitu orang yang ahli apa? Ahli ahadiyah.
Ya. Maknanya orang yang tajri ataupun orang yang majzub tu, mereka ni telah sampai kepada maqamah wali. Orang majzub ni dia boleh wali dulu. Boleh wali dengan percuma. Tu hebat. Tetapi tanggungjawab dia mengekali derajat kewalian tu sekuasa yang mampu supaya kewalian dia tu tidak jatuh. Supaya kewalian dia tu tidak jatuh. Maknanya orang yang tajri ni, orang majzub ni bermula perjalanan dia tu wali dah. Tetapi wali dia makin sari makin jatuh, makin sari makin jatuh jika dia tidak kuatkan ataupun tidak lapik dengan amal ibadat zahir dia banyak. Gitu. Wasil mereka itu iaitu orang yang ahli ahadiyah. Mana orang yang mengasar pada Allah Subhanahu wa taala. Ahadiyah ni maqamah. Ahadiyah, wahdah wa ahadiyah. Tiga. Orang mana? Orang yang mengasar dia tu dalam makrifat. Orang-orang yang majzub ni dia tu dalam makrifat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya perjalanan dia tu sentiasa dalam makrifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana inilah adalah berkehendak yang mempunyai makam ini kepada asbab itu turun daripada hemah yang tinggi kerana bahawasanya tajrid itu hal yang diambil daripada Allah dengan tiada wasitah dan jamu atasnya dengan tiada manik dan tiada elak. Maknanya orang-orang yang tajrid ataupun orang-orang yang majzub ni tu hebui makrifat tu percuma dengan tiada wasitah, tiada elak, dengan tak payah buat amal, dengan tak payah gapo. Mana tak payah buat amal, tak payah beribadat pun Tuhan bagi. Bukan kata tak payah buat amal, tak payah boleh tinggal semaya, boleh puasa. So, hak tu hak padu maknanya ibadat ni dia tak cari. Makrifat tu dengan ibadat, bukan dia cari. Tuhan bui. Ada orang mujahadah dia kena cari dengan ibadat baru jumpa. Orang ibadat, orang mujahadah ni dia kena buat kerja dulu. Baru boleh ngupah. Ni dia ni Tuhan bui upah. Tuhan upah boleh segun ni, pikul gun itu tapi kena jaga, takut kena ropok kau orang. Tu. Tu style orang majzub. Jadi pandai-pandai dia jaga. Kalau dia bawa walaupun petih mas segun ni habis. Maknanya dia tu ngupah Tuhan bui free, tapi ibadat tu kena sedia sebagaimana ngupah yang dia dapat. Maknanya bagi ada dah tapi nak tukar supaya tak siram korek ataupun nak tukar supaya tidak jatuh. Ada pun orang mujahadah dia tak ada gapo, bermula daripada kosong. Amalan pun kosong. Mana kena buat banyak, maka Allah Subhanahu taala tunjuk. Sebagaimana Tuhan kata allazina jahadu fina lanahdannahum subulana. Orang yang menjadi majzub ni dia tak masuk dalam ayat tu. Dia masuk dalam ayat lain. Kita jumpa ayat berapa ni. Tapi dia tak masuk dalam ayat mujahadah. Sebab dia terjalan majzub, tajrid. Kita ni mujahadah, masuknya allazina jahadu fina lana dan masuk. Bila kita bermujahadah, mana beribadat kepada Allah Subhanahu taala mengikut jalan yang sebenar, maka Tuhan akan tunjuk jalan dia. Mana jalan makrifat kepada dia tu Tuhan akan tunjuk. Bermula daripada waridat nu anwa asra, sisiru bisir dan sebagainya Allah kata.
berkata atas mujahadah ya. Kita buat berlama-lama deh, berpanjang-panjang. Itu lagi. Mana beza tu. Sin ni jadi sesat, kena lopak kau ni, sekali lopak kau ni. Tuk gua mati lopak lah kau ni, tuk gua mati lopak lah kau ni. Nak lagi tu. Terekat ni bukan kata lopak kau sih. Terekat ni kena tunggu sistem dia masing-masing. Walaupun kita nak lari juga, kena tengok sana. Kita kena lari kepada sana yang berkenaan ni. Boleh kena lari kepada sana yang berkenaan. Walaupun satu terekat, dia ada jalan dua. Setiap terekat ni ada dua jalan. Satu majzub, satu mujahadah. Kalau kita tu orang yang mujahadah, maka bila tu guru mati, kita kena tengok. Kalau kita nak pergi pada guru lain, tengok sana mujahadah juga. Tapi pada sana ia sama. Sebagaimana Sidi Ibrahim Rasidi, sebagaimana Sidi Muhammad Darawi. Tak? Tak. Sebagaimana Ismail Nawak. Ismail Nawak ni anak murid Sidi Ahmad bin Idris. Apabila Sidi Ahmad bin Idris wafat, maka Ibrahim Rasidi ganti jadi kutubul lughah. Pada masa Sidi Ahmad, Ismail Nawak ni berguru dengan Sidi Ahmad. Tapi setelah Sidi Ahmad wafat, maka Ismail Nawak ni tetap dia alih guru dia dengan ngaji dengan Ibrahim Rasidi balik. Maknanya berguru kepada saing dia. Sebab makal saing dia tu lebih tinggi. Sebab nak guru pada terekat lain, dia tak sesuai waris tu. Kalau kita mana guru dengan saing, tak ada masalah sebabnya saing pada kita baru di belakang mana saing kita tunjuk jalan. Kalau dia pergi cari hak lain, mana jauh perjalanan ni. Ataupun pintu kau dia tak tahu. Ni kau dia tahu dah. Cuma tambah sikit-sikit. Waktu lepas Ibrahim Rasidi mati, maka Ismail Nawak naik kutubul lughah. Ya ketiga. Ada lagi tu. Kaedah dia ni lagi tu. Tu kaedah. Baru tahu. Ni tu guru suruh. Dah saing kita kat tu guru suruh. Depan kita, saing kita tu ngajar. Kita tu guru tak suruh ke apa. Tapi bila tu guru mati tak segi ngaji dengan saing. Pasal saing. Bila saing tak sama pandai dia. Tak. Sebab ni. Setiap tu guru amanah suruh mengajar tu ada kelebihan dia. Setiap orang yang tu guru tak ui tu kan tak sampai masuk lagi. Bukan tak boleh, tak sampai masuk lagi. Tak sampai masuk untuk mengajar, tak boleh mengajar. Tapi mengajar juga meletup. Kau kan? Potik kubek kelabu. Tak. Namanya tengok tik kubek kelabu. Sebutir labu tu dia tepuk balik ni. Lepas tu pum dia tepuk balik sana. Lepas tu dia masuk. Serut dia masuk. Terus tubik kau ni. Lepas tu dia masuk. Mata dia senyap. Tepuk kau ni pula. Mana sebutir lah. Dia tu je 8 butir lubang. Dia sebut. Dia tidak lagu tu terekat. Maknanya terekat ni kena tahu sana. Siapa? Walaupun Tok Guru kita telah wafat, siapa ganti Tok Guru? Maka kita kena pergi ngaji. Dengan orang jadi telah di sana di yang mana oleh Tok Guru. Maka itulah seolah-olah kita tu ngaji dengan Tok Guru kita lagi lah. Sebenarnya ilmu gon ni orang yang tukar bagi dalil tu bagi tular ya. Hak atas ni juga. Hak tukar, hak hidup tu ibarat speaker. Tapi yang kontrol speaker tu amplifier tu bagi tular ya. Tok Guru dulu-dulu juga mari ajar. Dia lagu tu ilmu gon ni. Dia ilmu gon ni kalau sekat nak mengapa putih kita ikan nak apa, putih apa. Dobek pun kata muka kita tak habis lagi kan ni. Dia tak ada. Dia ilmu gon ni maknanya bila orang tu suruh tu pasal tu tahu orang ni ada pembukaan iaitu yang telah Allah SWT janjikan. Walaupun kita rasa tak pandai tu suruh dia, maknanya kelebihan daripada dia.
ni payah masalah kau ni. Kalau kita silap etika, kita sok buruk kau sayang kita, bunuhlah dalam perjalanan ni. Mana kita tak akui. Tok guru aku sayang kita supaya mengajar, kita tidak akui guru sayang kita sebab kita ngaji sekali dengan dia. Maka kita telah membakar atau kita telah memusnahkan amanah daripada guru. Mana dengan automatik terekat yang kita bawa tu terbatas. Ngatik boleh, sekat warik sama, sekat warik yang penuh kita siapa tu kita akan boleh siapa, tapi tak akan naik kepada warik yang terlebih tinggi. Sekat mimpi kasyah gapo tu biasa ya, benda begitu. Benda begitu. Dalam terekat ni walaupun kita salah hadap, salah jalan gapo pun, sekat mimpi, ada isyarat mimpi, sekat warik, sekat kasyah tu biasa ya. Sekat nak tengok alam melaku tu biasa. Walaupun kita salah dalam perjalanan ni, benda lagi tu masalah dalam Quraniyah ni biasa kan. Nak tengok benda-benda kita, tapi peringkat kita nak menuju kepada Allah SWT tu telah terbatas. Kerana kita tidak mengikut sanad ataupun kita tak ikut amanah daripada guru. Payah kau ni. Sebab ilmu kau ni orang yang tak sampai makamah untuk mengajar tak boleh mengajar. Sebab kita gaji tahu anak murid 1000. Hak betul-betul dia suruh mengajar, natu dia seorang ya. Anak dia 2 orang tu, dia suruh natu dia tu pula atur. Mak jaga wirid, mak kecil buat jaga bahagian kita. Dia tak suruh direct sebab makamah dia tak sampai. Dia suruh direct ni natu dia. Ogak orang ni walaupun untuk guru suruh dia tak ambil spekar. Oh, main ngaji ngaku lah belaka. Tok guru suruh aku mengajar dah. Faham apa orang ni tak payah lah kata. Bukan orang zahir. No, orang ni kau dia tinggi, kau dia senyap. Tu masalahnya. Maknanya betul-betul orang yang ditakdirkan oleh Allah SWT baru jumpa. Kalau orang tidak tak ada tanda takdir tak akan jumpa. Lepas tu gagal bukit abad dah. Begitu, begini. Benar tak nak sari aku. Hak berhak. Tempat lain dia tak secara. Kita cari hak kawasan kita. Hak lagi mitok untuk usuh mengajar tu banyak. Boleh juga tapi sekadar. Tidak sekadar sebagaimana orang hak untuk usuh mengajar. Tu dia. Mana malam ni kita cuma cara 4 tajrid dengan mujahadah. Mana jalan mujahadah dengan jalan majzub. Sama lagi. Mana panjang sikit malam ni muka cerita ya dah. Cerita-cerita pun dengan amal dah. Dan tajrid bagi segala orang yang ilmu mujahadah itu turun daripada hemahnya tinggi kepada tinggi kerana bahawasanya tajrid itu hal yang diambil daripada Allah Ta'ala, tiada wasitah dan jamu atasnya dengan tiada mani dan tiada elak. Tiada jamu. Maknanya bagi orang-orang majzub ni, mu'rifat tu dia bermula daripada mu'rifat tu, mu'rifat yang dia boleh tu Tuhan beri dengan percuma. Cuma bagi dia tu untuk mengkali maka mu'rifat dia terhadap Allah SWT tu kena menguatkan dalam dengan ibadat. Tuhan beri ngopoh dulu, lepas tu kita kena sesuaikan ibadat kita dengan apa yang upah
ataupun apa-apa mukrifat iaitu hebui kita. Nah, ada pun jalan mujahadah kita cari bagi kosong, kita bermula daripada kosong. Ibadat kita kena cari, bila buat ibadat kena betul molek, lepas tu tengok gapo ada isyarat, bukan daripada guru atau isyarat gapo-gapo, maka kedatangi warid dulu tak jatuh makrifat ni hak rendah nu waridak nur anwar sapah kawal sir asrata baru ada makrifat. Jadi gitu. Hak ni boleh percuma. Majzub ni. Tu hawi makrifat tapi ibadat tak ada lagi. Tapi dia kena buat ibadat untuk mempertahankan makrifat yang dia beri Allah. Jika ibadat dia tu tidak rendah daripada makrifat yang dia dapat, maka makrifat dia tu akan jatuh kepada arah mana ibadat dia. Dia akan berterusan berjatuh sehingga jika dia alpa, jika dia tak sungguh-sungguh sangat, maka dia akan jatuh pada darjah awam. Bila dia jatuh pada darjah awam, tak akan naik wali selama-lamanya. Dia makrifat dia terdahulu tu, dia lupa, tak dapat kata apa-apa. Jadi maju gini dia hilang. Makrifat dia tak hilang. Sehingga dia tak nak ayat gapo. Tetapi bagi orang mujahadah walaupun dia jatuh, makrifat tu dia boleh ada bayang ni. Itu kelebihan jalan mujahadahnya, tapi payah nak boleh. Tapi untuk jadi wali tu senang bagi jalan maju tu. Tapi jalan mujahadah ni payah untuk jadi wali, tapi kalau dapat jadi wali, mudah untuk naik wali besar sebab jalan dia ke atas. Bagi orang majzub susah untuk dapat wali besar tapi mudah untuk jadi wali. Terkadang-kadang orang majzub ni dia mudah ada keramat walaupun dia tidak wali. Keramat tu ada, keramat majzub dia. Bukan keramat wali, keramat majzub. Kena faham belakang lah benda-benda gitu. Barulah jadi tak semabuk. Tidur serumah. Sementara terekat boleh belakang, tak boleh. Kerana bahawasanya jamu dah. Maka orang yang tajrid di dalam hal ini, yakni dalam hal berkehendak kepada asbab itu seperti orang yang diberi oleh raja pakaian dengan pakaian kesukaan, maka dijadikan dia melihat-lihat bagi membela akal binatang. Dia ibarat orang yang daripada majzub tiba-tiba dia nak tukar aliran jadi mujahadah, seolah-olah orang yang telah diberi pakaian pertabalan oleh raja, dengan dastar, dengan saping, dengan kain, dengan baju sutranya, maka kabar-kabar tengok pakai-pakai itu buat merah lembu. Ataupun pakaian pertabalan tadi buat merah kambing. Maka kalau raja tengok, raja marah lah. Bukan tepat dia. Begitu juga dengan orang majzub. Setelah dia majzub, maka dia ada makrifat. Maka keadaan dia makrifat, keadaan dia kedapatan makrifat itu dia tak boleh berbuat sebagaimana orang mujahadah. Orang mujahadah ni segera gagah buat, segera tak slow dulu. Bila majzub ni dia ada ngupah dah. Jadi nukak tu. Bagai tu ada tapi nukak tu kena ada. Jadi tidak dapat tidak. Sehabis-habis dia tu kena beribadat sebab dia tu telah dalam makrifat. Maknanya setiap
sesuatu tu bagi dia nyata bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala pada tiap-tiap sesuatu. Jadi dia tu semata-mata berbuat ibadat bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengkali maqamah dia. Ia telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh nak serupa orang majlis. Sebab serupa orang mujahadah tu sebab dia bermula daripada bawah. Naik jatuh golin batin natam nongeng pun sebab dia bermula daripada bawah nak naik ke atas. Adapun orang-orang majlis ni telah diberi makam teratas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makamah tu dia kena jaga. Hak tu dia tak jaga makamah sebab dia tak ada makamah lagi. Orang mujahadah ni dia payah boleh makamah sebab makam dia terlambat lagi. Jadi perjalanan ni tak boleh nak serupa, tak boleh nak tinggi. Itu dia. Hak tu yang jadi pok-pok Bukit Abah dengan pok-pok Cek Negeri Sembilan ni baloh tu. Dari segi ilmu kau berapa jadi kedah pasal kena sedar bahawa demo tu pok-pok Negeri Sembilan ni jalan majzu. Kita Bukit Abah ni jalan mujahadah. Mana perkara yang berlain ni. Sama tapi tak serupa. Mana antara majlis dengan mujahadah ni sama tapi tak serupa. Dan memakai pakaian apa? Kesukaannya. Maknanya raja wi pakaian mahal-mahal comel-comel. Duk tengok kita duk merah binatang dengan pakaian hok dia bui. Jadi maknanya terasa hati raja. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang majlis bila Tuhan bui orang majlis tu Tuhan bui teruhu bagi makrifat. Jadi dia sepatutnya menyediakan amal ibadat untuk menyokong makrifat yang dia dapat. Sebab makrifat tu dapat dengan percuma. Ada orang mujahadah ni, makrifat dia tu tidak percuma. Kena jalan mujahadah. Itu dia. Dan kata, malam ni panjang sikit dah. Dan kata setengah Masyih radhiyallahu anhu. Mana kata Tok Guru. Tok Guru sini orang wali. Masyih radhiyallahu anhu Tok Guru yang mursyid mana orang wali. Tidak ambalah. Ambo tak masuk radhiyallahu anhu lagi. Adalah umpama orang yang tajrid sebab dan itu seperti dua orang hamba bagi raja, maka katanya bagi seseorang kerjakan olehmu dan makan olehmu daripada kerja tanganmu. Dia kata bagi seorang tetap engkau kepadaku, munduk ngaku, dan bagimu menyukup bagiku, menyukup bagimu. Maknanya seolah-olah perbezaan antara orang majzub dengan orang mujahadah. Seolah-olah dua orang budak raja. Satu tu raja kata, mu buat kerja sendiri, maka apa hang boleh mu makan. Daripada mana? Buat kerja tanah aku misalnya. Mu kerja pada tanah aku tu mu buat gapo apa? Hak mana mu boleh makan kamu. Seorang lain kata mu tunggu aku. Mas, apa-apa perbelanjaan hidupmu aku tanggung. Itu jalan majlis. Jalan muhajadah, mu buat kerja, mu boleh mu makan. Jalan majlis mu tunggu aku. Apa-apa keperluan hidupmu, aku akan mencukupi, aku tanggung.
Apa rumah tangga nak rumah nak bini nak berkawan kau aku tangguh belakang aja kata. Aku mana jalan majlis ni jalan tu saya tangguh. Jalan mujahadah ni jalan kena cari. Kata Syekh, kata seorang setengah orang wali dia wi patu wala gitu. Mendah maka dan kata setengah Syekh radhiyallahu anhu mana dia kata ni tajrid itu yang disebut di dalamnya seperti dua orang kerja dengan raja. Satu orang itu dia kata munggi buat kerja memakai dengan apa mu buat kerja. Seorang lagi dia kata mu duduk dengan aku kehidupanmu tu aku tangguh. Tu jalan majlis. Ya seorang tetapi engkau kepadaku dan bagikulah menyukupi bagimu. Bagi majlis dia kata mai ke aku akan cukup gapo hak menang. Maka meninggal keluar risalah mereka itu risalah sir itu ya kan bukan tu dia banyak bagi tengok kah tu tebal tu manakala keluar lah salah satu tu bukan salah tu maka keluarlah salah satu daripada keduanya daripada kehidupan kehendak tuannya maka adalah ia sejahat-jahat ada. Maknanya jika salah satu tu tak turut sebagaimana hak raja suruh dia tu sudah jahat adat bagi raja. Jahat adat raja kena miak tak? Dan datanglah baginya kebinasaan. Bagi orang-orang yang tak turut perintah raja, maka dia sudah kena hukum. Begitu juga. Aliran majzu ataupun aliran mujahadah tak turut aliran tu aliran tu tak turut nak tukar-tukar ikut dia suka, maka bila kita mujahadah ni kita beribadat ni untuk dapat makrifat pada Tuhan. Jadi kalau kita tak turut kaedah majlis tak turut kaedah majlis, mujahadah tak turut kaedah mujahadah, kita akan bersudah dengan terhijab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia kena turut kaedah tu dengan teliti, dengan betul-betul menentukan mana aliran yang kita telah ikuti. Lagi tu. Kebinasaan. Berkehendak tiap-tiap daripada keduanya serta mendirikan di dalam yang satu daripada berjatuh atas di dalamnya menghasilkan kuasanya dan demikian itu tanda berserta Allah ya jadi ia daripada ketika dan tahqiq di dalam takdir seperti kata mu'allah. Betis kata dia berkehendak tiap-tiap daripada maknanya kita kena duduk tu betul-betul mengikut jalan kita. Kalau kita jalan mujahadah kena mati jalan mujahadah. Kalau nak sambung juga turut juga guru-guru ya mujahadah. Kalau kita majzub kita nak sambung ataupun nak melanjutkan lagi kalau untuk kita mati kena cari aliran majzub juga. Kalau gitu akan penuh.
akan terhijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata dia berkehendak tengah-tengah. Dia berkehendak tiap-tiap daripada keduanya serta mendirikan di dalam yang satu daripada berjabat atasnya dalam menghasilkan kosaknya, dan demikian itu tadbir serta Allah ya jadi ia daripada ketika dan tahqiq di dalam takdir seperti kata mu'allaf. Ini cara orang-orang mana orang yang berjalan tadi tu kosak dia atas mujahadah dia tu lagu mana. Itu sama yang kedua. Ada apa-apa soalan sebelum kita tutup? Tengok online. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana nak jauhkan diri daripada perbuatan maksiat? Nak jauh diri daripada perbuatan maksiat lagi. Kau lagi mana? Dah tahu dah benda maksiat dekat kita lagi lain. Baru tak kenal tak? Kita ni misalnya seolah kita pergi kedai. Kita jenis minat muzik. Orang pasal muzik dung gede kita ya. Teh tak. Pasal kita kurang. Dia kena lari sehingga tak dengar bunyi, tak bergedi. Kau kan? Mana ikhtiar usaha tu kena ada. Dia biasa kita nak jauh pada maksiat ni, pertama perkara tepat-tepat ataupun perkara-perkara yang berkenaan dengan maksiat tu kita kena jauhi. Mana kita blok benda-benda maksiat tu dulu. Yang kedua, kita kena pagari ataupun halangi diri kita tu dengan berbuat ibadat. Mana zikir kena banyak, baca Quran kena banyak, selawat kena banyak, tahlil kena banyak. Kalau boleh puasa dari malam, maknanya benda tu boleh menghalang kita daripada tertarik kepada maksiat. Khususnya puasa lah, puasa cepat. Maknanya boleh serah selalu. Tu cara dia. Pertama kita kena pagar diri kita, yang kedua kena menjauhi daripada persekitaran yang ada maksiat. Ataupun golongan-golongan manusia ya terlibat dengan maksiat. Saing tu pun kena kelah. Kalau kita nak suruh jauh pada maksiat, kita kisah dengan jenis rek-rok-rek. Jadi rek-rok-reknya kok kita. Ada lagi tu. Lagi soalan lain? Soalan Ustaz, orang yang mati dalam keadaan iman tercabut, adakah kekal dalam neraka walaupun masa hidup dia sebagai orang Islam yang beramal? Ya, bila kita mati dengan iman tercabut, khususnya kerana iblis dan sebagainya, automatik segala amal ibadat dia terbatas. Nak masuk surga orang batal. Mana ngopoh tak ada, terbatal ni kosong, tak ada ngopoh. Sebab nak masuk syurga dia kena ada ganjaran dia, ada pembelian pertaruhan dia, mana pahala. Dah kita tak ada pahala. Bila tak ada pahala tempat kita neraka. Mana neraka selama-lama cabut iman. Hak tu orang paling takut sekali. Cabut iman tu paling takut. Jadi obat tak saya cabut iman ni kena baca selawat banyak. Lepas semaya tu baca selawat. Tiap-tiap semaya lepas semaya. Tak si banyak pun tak apa. Mana lepas tiap-tiap kali semaya baca selawat 10 kali. Sebabnya bila kita dah ingat Nabi tu, masa kita nak mati tu Nabi pergi. Bila Nabi pergi, saya lari lah. Bila saya lari tu selamat kita. Kalau kita tak ingat Nabi, tak ada saya tercokoh dan molek. Maknanya bukan kita sobat-sobat takut dekat nak mati sebab dia tu final. Mana kesudahan bagi segala kesudahan.
Bila cabut nyawa tu kalau kita kupu, seterusnya kupu untuk selama-lamanya. Kalau kita berimej untuk selama-lamanya. Itu bahaya. Paling pandai ditakuti saat sakaratul maut. Jadi masa hidup ni kena baca banyak selawat. InsyaAllah masa dekat mati Nabi akan pergi tolong. Lagi? Ustaz nak tanya, amalan yang diijazah oleh guru dengan amalan tanpa melalui guru, beza mana Ustaz? Amalan yang diijazah ni maknanya dia tu kita kata bagai sahih ataupun bagai jadi nyata. Amalan yang tidak diijazahkan ni biasa paling senang. Amalan yang diijazahkan ni dia akan sapa kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan diguna dalam perjalanan makrifat kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kegunaan dia. Amalan yang tidak diijazahkan ni sekadar untuk mendapat pahala. Amalan yang diijazahkan ni pahala boleh, tapi perjalanan makrifat tu makamah sisi Tuhan. Hak ni pahala. Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz nak tanya, mujahadah lagu mana cara kita nak bermula buat amal dengan mengikut cara tarikat Al-Ahmadiyah? Tolong bagi pencerahan. Mula-mula nak amal. Bagi mula-mula nak amal enggak? Kena duk sosoh molek dekat. 1 2 3. 1 2 3 hati. Maknanya permulaan kita nak amal. Kalau tarikat Ahmadiyah, kalau lagu Bukit Abah tu, permulaan kita kena jaga wirid 700 pagi 700 petang tu. Jaga tu dulu. Jaga wirid 700 pagi 700 petang. Lepas tu ambil hak peribadi, sama ada nak baca selawat azmiyah ataupun tahlil ataupun istighfar kabir. Pilih, molek pilih so. Tak payah pilih semua. Pilih salah satu, maka perbanyakkan antara 3 perkara tadi. Di samping wirid tarekat, asas tarekat hak 700 pagi 700 petang tu jangan tinggal, dan perbanyakkan ibadat peribadi tadi. Kalau kita ambil daripada sama ada selawat azmiyah ke, tahlil ke, ataupun istighfar kabir, itu kita ambil dan perbanyakkan. Itu cara permulaan. Itu kaedah permulaan nak amal. Sebab wirid tarekat tu dia pagi petang ya, tak nak tambah dah. Hak tu tak ada gapo, tu cuma syarat nak duduk bawah tarekat. Tetapi bertarekat ni untuk antara kita dengan Tuhan. Perjalanan kita pada Tuhan. Jadi kena banyak perkara sunat. Jadi dalam tarekat kita Ahmadiyah ni perkara sunat hak adanya 3 perkara. Maknanya tahlil, selawat azmiyah, istighfar kabir. Jadi ambil salah satu yang kita minat dan perbanyakkan. Perbanyakkan itu sama ada lepas maya ke, lepas isyak ke, pagi ke, tahajud ke, atau perbanyak pada masa kita pilih lah. Perbanyak tu kena perbanyak masa kita rajin. Sebab kalau masa kita malas tak jadi banyak. Perbanyak masa rajin. Lagi tak ada. Cukup dah. Baca lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya soalan. Yang pertama, jalan mujahadah terhalang dengan apa dia? Jalan mujahadah ni terhalang dengan apa maksudnya? Dan bagaimana selamat? Bagaimana nak selamat? Jalan mujahadah ni terhalang dengan malah. Sebab mujahadah tu kena sabar, kena tebing, kena rajin. Baru jadi mujahadah. Kalau malah terhalang lah. Nak selamat dia buat mengikut
keupayaan atau keperluan. Misalnya kita kata kita ni jenis minat wirid lepas maya. Jadi kita ambil selawat azmiyah ke gapo baca daripada 3 tu, baca lepas setiap kali semaya sebab kita minat gitu. Ada setengah orang dia minat teka bangun pagi, bangun pukul 4 pagi sampai subuh tu dah minat. Masa tu lah dia mujahadah. Jangan bermujahadah teka kita tak minat, tak jadi. Mujahadah tu mengikut apa yang kita minat. Macam kata kita minat baca zikir atas kereta. Daripada Bukit Abang pergi Kota Baru, baca atas kereta. Baca mana bermujahadah tempat. Penuhi tempat kita minat dulu. Bila penuh semua tempat kita minat, masa-masa yang kita minat, barulah kita cari masa yang tak minat. Kita tak boleh sebab peringkat permulaan ni kita tak boleh nak penuhi masa yang kita tak minat, tak jadi. Ni cara yang kita minat, cara tu kita guna. Jangan tunggu orang. Dia tak sama. Tu cara dia. Lagi? Soalan yang kedua dia sama. Dia tanya, nak kenagan buat kerana Allah ataupun dia nafsu pada jalan mujahadah ni? Buat kerana Allah. Tahu lagu mana? Senang ya. Buat kerana Allah ni, pertama dia kena ada rukun syarat. Maknanya buat kerana Allah ni pertama kena luluh hukum fiqh ataupun hukum syar'i, kena luluh. Membetuli pada hukum fiqh pertama. Yang kedua, hati tu ingat pada Tuhan. Yang ketiga tu kita buat tu semata-mata kerana Allah. Tu kerana Allah. Kalau selain daripada Allah tu maknanya kalau tak ada ingat Tuhan, tak ada ingat hukum syar'i, tak ada ingat mahkamah kita di sisi Tuhan, maka tak ada. Begitu senang. Dan nak tahu senang. Kalau hak berat kita nak buat tu, hak Tuhan tu. Kalau segera kita minat tu, hak nafsu. Senang. Kalau segera berat tu, hak tu hak agama. Kalau segera rengek, walaupun zikir segera rengek, hak tu nafsu. Tak. Kadang-kadang waktu kita kena tolong bini, tu kata kita minat zikir pasal tak payah tolong bini. Sedangkan benda tu nafsu. Dia lagi tu tolong bini tu agama bukan zikir, sebab zikir tu sunat. Tolong bini kadang-kadang jadi fardu kifayah. Dia kata tu dia kadang-kadang kena tahu. Mana antara haram dengan makruh, mana kena pilih makruh. Antara makruh dengan sunat kena pilih sunat. Antara sunat dengan wajib kena pilih wajib. Antara wajib dengan fardu ain kena pilih fardu ain. Kita kena tahu hukum tu. Hukum tu kena tahu. Baru senang. Waktu kena ngaji. Kena ngaji. Lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelaskan masuk wari. Bagaimana cara untuk memilikinya? Dan apakah tanda-tanda yang dikatakan wari yang diperolehi itu? Cara nak pilih wari tu gapo? Cara nak dapat lagu mana? Tanda-tanda. Nanda mungkin ngundi tak lama tak ngundi nak nanda kan? Kalau nak tengok tanda, tengok dalam cerita kata apa? 40 penyamun. Kalau nak tengok tanda, tu tanda jelas. Tapi warik ni hasil daripada wirid. Hak tu hak peribadi tu lah. Hak wirid pagi petang 700 tu tidak menghasilkan warik atau sebab atau syarat tarekat. Di akhirat orang baca 700 pagi 700 petang tu boleh duduk bawah panji Sidi Ahmad Idris. Ya betul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu syarat non duduk situ. Hak tu sekadar nak masuk syurga free ya. Tapi naknya makom kita sisi Tuhan. Jadi nak makom sisi Tuhan tu dia bermula pada warik. Warik ni keluar daripada wirid. Bukan wirid tarekat, wirid hak kita peribadi kita buat. Sama ada tahlil ke, sama ada selawat azmiyah ke, sama ada istighfar kabir ke. Kita buat benda tu. Dengan cara berterusan
mujahadah kita berterusnya dia bersungguh-sungguh. Mana kita kau tambah lah, kau rajin kau tambah. Maka benda tu kita buat tu tak lama dia akan dapat tawarik lagi. Khususnya baca selawat azmiyah. Warik ni tanda dia kita rasa perubahan. Maknanya kalau kita tengok 5 tahun lepas dengan kita setelah 5 tahun lah ni, hasil kita berterekat tu kita nampak tu berbeza sakit. Dari segi perangai, gapo. Berbeza. Dia warik ni kadang-kadang dia mari tu, kadang-kadang rasa sedih. Kadang-kadang rasa suka. Kadang-kadang rasa takut kau mati. Kadang-kadang rasa macam nak mati dah. Tu antara tanda-tanda warik. Kadang-kadang kasih Nabi. Rasa main kasih sampai jerit. Tak ada dengan nama Nabi, kita pun terbiak mata. Tu antara tanda-tanda warik. Hasil daripada wirid lah. Wirid ni kena pilih ngosep tu lah bendanya. Tu tanda-tanda dia lagi sadilah. Cara nak dapatnya, bila kita baca wirid, maka dia akan keluar warid. Tu memang jadi itu head. Bila kita banyak-banyak warid tu, dia akan tambah tebal, tambah kuat, jadi warid tak. Kalau kita berterusnya, dia akan daripada warid akan bertukar kepada nur. Dia akan bertukar kepada sir dan sebagainya. Atas perkara yang sama saja. Mana perkara tu dalam kata kita maknanya sebaik-baik amalan tu sedikit tapi berkekalan. Sedikit bukan sekali baca, sehari dak sedikit ni sekarang kita amal. Tapi berkekalan sama-sama kita baca. Tak, mula-mula sejar, 2 jar, 3 jar, lama-lama jadi 24 jar. Tak jangan nak tidur kerana minat buat amal. Tak. 24 jar pula berpuluh tahun sampai kita mati. Lagu tu kaedah hak Nabi royak. Sebenarnya daripada warik tu jadi kalau kita tu minat. Jadi kita tu macam jadi kita tu hanya di dalam kesedapan berbuat amal. Dah gitu. Lagi-lagi? Tak ada. Habis. Tak ada lah. Tak ada salah tambah. Online. Outline? Tak apa. Berarti tak ada lagi. Sok jawab. Tak ada lah. Tanya. Maknanya majlis tu dia ada tanda sebelum dia berterekat. Dia ada tanda dah. Biasa dia ada tanda tu. Ataupun tarbiyah guru. Dia masuk tarbiyah tu majlis. Maka kena tahu jalan majlis. Ataupun dia ada tanda majlis. Dia kena tahu aliran majlis juga. Ataupun tarbiyah kita gitu guru mula-mula tu majlis. Jadi kena tahu aliran majlis. Macam orang tu dia bermula tak tahu kau satu tarekat kau ni nak masuk dia tak tahu ni majlis dia tak tahu mujahadah tu. Mana entah rezeki dia. Dia kena tahu lah dulu lama-lama dia tahu lah. Tu tarekat dia tahu. Lama-lama dia tahu. Ada soalan. Tambah. Soalan baca. Ada satu lagi tak? Tak apa tunggu. Oh ya. Ya, ada satu lagi. Tu nak takut. Bicara apa? Macam ni. Dia jalan. Saat. Tak sudah kali. Ada lagi. Dua soalan ya. Ya. Tak apalah. Tak perlu saja kok. Orang mana? Orang sini belakang. Khalifah Syifa. Khalifah Syifa. Khalifah Syifa. Ustaz. Lagi? Sudah nanti. Baca dulu hak siap. Boleh Ustaz jelaskan bagaimana cara untuk beramal zikir la ilaha illallah
70.000 kali untuk dijadikan simpanan. Simpan ni. Cara untuk Nak bank. Boleh lah. 70,000 kali. Bila kita nak zikir la ilaha illallah ni, maknanya dia ada dua. Kaedah kita baca la ilaha illallah ada dua. Pertama, kita baca tu dengan gerak ke. Biasa baca dengan gerak ke ni tak sampai 70,000 kali sehari. Waktu dia fadilah. Macam kita kata la ilaha illallah. Nah, kita kata dengan mak. La ilaha illallah. Dia ada gerak ke dia lah. Maknanya kita kata sekali tu, Nabi kata 4,000 dosa-dosa besar gugur sekali kata. Tapi kena dengan mak serta gerak ke dia ada gerak ke dia. Kalau lagu tu payah nak boleh 70,000. Boleh 1,000 pun serah pakai kata belakang ada gerak ke dia. Mana hak lagu tu tak boleh nak buat. Hak tu dah khusus betul. Dia panggil zikir jihad nyata. Hak tu boleh kita kata la ilaha illallah tu dengan cepat. Kalau kita Ahmadiyah ni mengikut satu guru tu dia kata kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kata dengan cepat. Niat dalam hati fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'ahu illallah. Dalam hati kita ingat la ilaha Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Luar kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hati kata fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'ahu illallah. Sebab qaid dia tu besar. Cuma kita kata cepat. La ilaha illallah ataupun nak kata la ilaha illallah saja luar dalam Muhammad Rasulullah fikir Rasulullah boleh juga dalam hati. Masa kita kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu dalam hati kata fikir Muhammad Rasulullah fikir Rasulullah. Kata dengan cepat. Dengan cepat ni biasa cepat ni la ilaha illallah Rasulullah la ilaha illallah ataupun la ilaha illallah Rasulullah fikir Rasulullah tu. Ataupun nak kata direct luar boleh juga. Ada juga orang kalau cepat pun dia boleh. Walaupun putih tak. Tak putih tak apa. Dia hukum zikir dia lain. Bukan hukum tajwid. Bukan hukum Quran, hukum zikir. Bila sebut zikir dia lain. Tapi permulaan tu kena betul dulu. Masa kata nama tu, masa kita kata biasa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Fi kulli lamhatin wa nafasin betul huruf mak dia tu kena betul. Dan sebagainya kena betul. Bila kita telah betul, maka boleh diizinkan. Dalam kaedah zikir, kita baca dengan cepat. Kita kata dengan cepat, walaupun tak betul tu, dia panggil zikir akal. Kalau kita kata cepat dengan betul tu, dia panggil zikir lisan. Antara lisan dengan akal ni, pahala dah serupa. Kerana pahala serupa, jadi untung kata cepat. Untung kata mengikut zikir akal. Mana kata cepat. La ilaha illallah ataupun la ilaha illallah dalam hati ingat Muhammad Rasulullah SAW. La ilaha illallah maknanya dalam hati Muhammad Rasulullah fikiran Rasulullah. Kata gitu. Baru dah, maknanya baru dah 70,000 sehari tu boleh. Tak lama kalau biasa lagu tu 2 minit 1,000. 20 minit 10,000. Tak. 20 minit 10,000. Nak jadi 70,000 kali 7. 20 kali 7 140 minit sehari. 140 minit kalau 3 jam selapai 2 jam setengah 120 dia 140 dia. Mak lebih kurang 2 jam setengah. Habis. Panjang 2 jam setengah. Tapi kalau buat amal panjang selalu. Kalau tengok TV panjang tak apa. Itu perasaan kita. Mana kita tak dapat melawat perasaan. Sebenarnya dah 2 jam setengah 70,000. 3 jam lah kita kata selu-selu. Tu kaedah dia. Setengah kata tak nyata tak sahut tu. Dia tak belajar masalah zikir tu. Betul dia kata tapi dia tak belajar dalam masalah zikir. Dia kata
subjek suku pula dalam masalah zikir ni. Saya ke suku. Kena pokok kitab suku. Lagi. Pak. Amalan istiqamah tertinggal sebab ada urusan yang tak dapat dielakkan. Kira kan Ustaz? Dia beramal istiqamah dah sebab tu jadi tertinggal sebab tak nak elak. Tak boleh nak elok. Mana kalau biasa kalau tak boleh nak elok tu, biasa kalau tak boleh nak elok ni, dia biasanya accident. Kalau boleh elok tu tidak accident. Dia tak ada masalah benda tu. Apa yang kita istiqamah tu jika tertinggal kerana satu-satu masalah sebab kita hidup ni ada musyakkah. Nabi pun mana tu Nabi pun tahu, Tuhan pun tahu dalam masalah ni. Tak ada masalah. Mana Tuhan dengan Nabi dia tak ambil hati benda lagi tu. Cumanya untuk kita mengelak daripada tertinggal ni kita buat dua. Sama ada kita qada pada satu masa yang lain ataupun kita mendahului. Misal kata wirid pagi petang. Wirid pagi petang pagi lepas subuh, petang lepas asar. Tiba-tiba petang tu mari tok tua. Tok tua ajak makan gula. Tak? Kita tu tak pergi tok tua. Pergi tinggal wirid. Okey dulu. Kelik lepas tu kata. Ataupun kita tahu dah tua kita nak mari petang ni lepas asar. Kita lepas Zuhur tu sudah lah hak lepas asar tu. Buat awak. Tak ada masalah. Istiqamah tu kena jaga. Buat awak tak ada masalah. Ataupun nak tak akhir lepas pada tu kita buat. Tapi nak tak akhir dia malah tak apa tak akhir. Lagi semaya ada tak? Sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Kau mana? Begitu juga zikir pun boleh. Mana dibolehkan. Soalan lain pun tak? Tak ada. Kena tunggu orang tahu pula. Tak ada. Dia macam zikir tak ni tu Ustaz. Dia macam ada tanya pasal zikir 10,000 tak dia. Mana macam dia ni macam dia kata nak untuk dijadikan simpanan tu. Maksudnya benar automatik bila kita buat tu benar tak tersimpan. Sebabnya benda tu kau buat boleh beli. Tak. Apa tak nak beli pasal tersimpan. Simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala tu saja. Buat. Benda automatik tersimpan. Bila kita dah sampai di akhirat lah. Kau kena bayar, kita bayar dia. Mungkin kita banyak simpan ni. Gitu. Macam dah kita nak pasal zikir kan. Contoh kalau kita bila kita buat tahlil tu niat untuk nak sedekah. Amalan kita contoh 1,000 kau buat untuk sedekah pada arwah si mati. Adakah simpanan kita tu tetap akan kita tu bila kita buat satu perkara, kita hadiah kau hak kita tu tetap ada juga. Dia bukan kata habis. Mana hak sedekah tu siapa? Tapi kita sebab kita bagi pihak je usaha ni dapat sama. Mana dia tak rugi. Ada. lagi. Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, cara nak buat tapak lagu mana? Berapa ribu? Cara nak tapak ni senang ya. Cari putih kan buat tapak. Ya tapak ni kalau Ahmadiyah. Ahmadiyah ni sesekara tu 70,000. Mengapa mula-mula subhanallah deh. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Tepat. 70,000. Pak tiga lagi. Subhanallah azim subhanallah. Selawat Allahumma salli wa sallim berkat Muhammad wa Rasulullah. Maka tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa? Ni. Selagi Astaghfirullahalazim. 70,000. 70,000.
Dia ada, dia subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli wa barik ala Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, astagfirullahalazim. Ana bukan astagfirullahalazim, Allahumma fil muslimin wal muslimat lah ya. Apa astagfirullahalazim li wali wal mu'minin. Untuk sekalian muslimin. Itu beli. Senai orang buat mata ya, mana orang kalau gajing dah. Dah jangan duk main la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi ajgoh lagi tu. Tak boleh tiba-tiba. Cepat ya dah, cepat. Bukan ada orang kata tak kenal, sab dia pergi ngaji mana pak zikir. Dia kata tak kenal, tu dia halik mana kata. Memang tak kenal, bukan tak kenal, kita baca cepat jadi tak putih. Dia panggil zikir akal. Kena reti pak zikir. Zikir lisan, zikir akal, banyak lagi zikir qalbi, sir, banyak jenis lagi zikir ni. Cuma nak royak tu saya tak siapa situ, nak royak kan. Jadi usah cepat supaya kata subhanallah tu sehari boleh godek 70,000 pun godek lek 2 je 3 je subhanallah belah bunyi 11 tak ada satu sebabnya kita bila kata subhanallah cepat mulut dengar sebelah tapi kepala otak kita nyata kita kata subhanallah je akal kita tu nyata patut dia panggil zikir akal batal pahala lisan kena tak betul sebut tapi akal tu yang mengingat atas subhanallah tu maknanya Tuhan beri atas pahala akal tidak atas lisan jadi akal dengan lisan ni pahala dia serupa bukan baik kata cepat boleh banyak cepat ke mana cepat sesat lagi tu lagi ada lagi ada sekali dah subhanallah ma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa dalam tamsi wa tarfu zambi properly subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi syukran jamna wa syukran ya rabbil alamin subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa huwa la ilaha illa anta subhanallah la ilaha illa anta اللهم الحمد اللهم الحمد لله لا جنب لا سلم كما يوم السلام بالسلام عليكم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تبلغنا عنك لا علم اللهم بارك محمد علينا وجه محمد نورا سلام رسول الله بكم صلى الله عليه وسلم سبحان الله الحمد لله